سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah tetamu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, panjatkan setinggi kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu dan saat ini alhamdulillah malam yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang terus diberikan keteguhan pada iman dan taqwa. Allah taala tak kalihkan pandangan kita untuk terus kita menjadi hamba yang mengeluarkan diri daripada rahmat dan kebaikan Ramadan. Walaupun sekarang ni kita boleh nampak sendiri tuan-tuan, semakin ramai orang yang mula meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semakin ramai yang duk ambil adat untuk persiapan berkenaan dengan Syawal. Walaupun sebenarnya untuk kita Syawal ni adalah satu hari untuk meraihkan kemenangan daripada Ramadan. Ramadan tak habis lagi, mana boleh kita tinggal dia. Kalau cerita benda nak raih kemenangan ni tuan-tuan, dia kena bagi habis dulu sampai ke garisan penamat, barulah kita boleh raih menang. Hak ni tak sampai garisan penamat, siapa nak isytihar kita pemenang? Kalau masuk pertandingan tuan-tuan tak sampai garisan penamat, bukan kata ni medal, kata sijil pun orang tak bagi. Kalau dapat pun dia akan tulis sijil tidak melepasi had kelayakan. Cumanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tengok siapa yang sampai ke garisan penamat, dia akan dapat apa yang diberikan dan dijanjikan dalam Ramadan. Dan kalau dia bernasib baik, Allah taala akan kurniakan kepada dia bonus berupa keampunan, kerahmatan dan keselamatan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bonus yang ada dalam Ramadan. Maka teruslah kita menahan diri kita. Tak salah kot kalau saya kata kita terus memaksa diri kita untuk menjadikan sebahagian daripada mereka yang akan berpusu-pusu mengejar kebaikan Ramadan sehingga ke garisan penamat yang insya-Allah tuan-tuan tak lama dah. Kalau hari ni hari yang sama, minggu depan dia dah jadi raya kedua. Habis dah. Tak jumpa dah, kira ni Khamis tak akhir, esok Jumaat tak akhir, Jumaat tak akhir dah ni. Mereka kata tak ada dah sampai Selasa, insya-Allah Rabu kita dah sambut Syawal. Jadi tuan-tuan, sedikit waktu yang ada pada kita sekarang ni, insya-Allah saya nak tengok tentang satu surah yang Allah SWT turunkan di Mekah. Surah ini mengandungi 6 ayat yang merupakan surah yang ke-106 dalam susunan senarai 114 surah di dalam Al-Quran, iaitulah namanya surah Al-Kafirun. Cerita dia pun tuan-tuan, Al-Kafirun. Sebut Kafirun, 2-3 orang kat kepala faham dah lah no? Tuan-tuan, nak perlu kita bagi pencerahan. Sebab apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh sewenang-wenangnya menokok tambah atau mengurangkan. Apa yang datang daripada Allah itu merupakan kebenaran yang tidak boleh disangkal. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Apa yang disebut, apa yang dicerita daripada setiap patah perkataan, membentuk ayat, membentuk muka surat, membentuk surah, juzuk dan keseluruhan mushaf, semua tu adalah benda datang daripada Allah. Tanzilum min Rabbil Alamin. Maka apa yang berlaku kepada kita sekarang ni tuan-tuan, kita kena ambil faham dulu istilah kafir. Saya bukan nak komen, nak katakan siapa-siapa tak tuan-tuan, tapi kita nak bagi satu pencerahan yang mudah-mudahan pencerahan ini dia akan membawa satu kedamaian pada hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Baik, surah ni diturunkan apabila musyrikin Quraisy yang mereka sentiasa mencari jalan untuk memotong ataupun memberhentikan kerja dakwah Nabi SAW. Daripada cara lembut, cara keras, cara diplomasi, cara cakap, cara pulau dan sebagainya, macam-macam cara. Salah satu cara yang mereka gunakan tuan-tuan, yang mana menyebabkan turunnya surah ni, yang mana surah ni dia menegaskan kepada kita bahawa kita tak sama dengan orang kafir. Kalau kita tengok
Qul ya ayyuhal kafirun, Allah kata kat Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tuan-tuan, kafir ni apa tuan-tuan? Kafara. Kafir ni berasal daripada perkataan kafara yang bermaksud tutup. Jadi istilah kafir merujuk kepada mereka yang tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Bukanlah kata kafir itu satu penghinaan dah. Kalau kita faham maksud dia kafara ni maksud dia tutup. Adakah tutup itu satu penghinaan? Adakah tutup itu perkataan yang membentuk satu kepada kejian atau makian dan sebagainya? Tak ada. Cuma bila kita duk sebut kafir, ditujukan pula kadang-kadang dia gunakan istilah tu dengan emosi. Kan? Kita ni orang Islam kena jaga pada kafir, betul. Tapi tujuan nak sebut tu tuan-tuan, kadang-kadang dia sampai menimbulkan satu persepsi yang sangat jahat. Turunnya surah ni tuan-tuan pada ayat kedua pula, la a'budu ma ta'budun, kami tak sembah apa yang hangpa sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan hangpa tak sembah apa yang kami sembah. Apa cerita dia tuan-tuan? Berdasarkan sebuah hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Al-Hatim meriwayatkan bahawa orang Quraisy telah mengundang Nabi SAW untuk memberikan harta yang banyak, sehingga baginda SAW boleh menjadi orang terkaya di Mekah dan akan mengahwinkan baginda SAW dengan wanita mana saja yang baginda SAW sukai. Mereka berkata, inilah untukmu, yang ni harta dan apa yang Nabi SAW mahu tadi. Dia berkata, inilah untukmu wahai Muhammad, tetapi sebagai imbalan balasannya, kamu berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan tidak merendah-rendahkannya. Jika kamu tidak bersedia, maka mari kita bergiliran. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, lalu setahun berikutnya giliran kami yang menyembah Tuhan-Tuhanmu. Nampak tak? Mereka cuba main dengan cara, okey, kita buat win-win situation. Lah ni, hang kata hang betul, kami kata kami betul. Lah ni kita buat macam ni. Satu ketika semua sembah Tuhan hang, cukup time semua sembah Tuhan kami pula. Dia pakai tempoh setahun. Maksud dia, hang tak kata kami salah, kami tak kata hang salah. Lebih kurang macam tu. Maka Rasulullah SAW menjawab, nanti dahulu hingga wahyu diturunkan Rabbku kepadaku. Lalu Allah SWT menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun, menurunkan ayat surah Al-Kafirun, dan juga satu ayat yang disebut pada surah Az-Zumar ayat yang ke-64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Maksud ayat, katakanlah kepada mereka, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Okey tuan-tuan, ini asbab yang diturunkan surah Al-Kafirun. Nak bagi tahu, Allah nak suruh Nabi SAW habaq kat mereka, orang Islam sama sekali tidak akan berkompromi dengan kejahilan. Allah Ta'ala hantar Nabi SAW untuk menyeru manusia ke arah menyembah sebenar-benar Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan perwatakan, berdasarkan akhlak, berdasarkan penjelasan, diberikan pula kepada Nabi SAW wahyu demi wahyu, yang mana ianya menjadi bukti ajaran Nabi SAW bukanlah satu rekaan, merupakan satu perkara yang kalau benar-benar sesiapa pun tuan-tuan, tak kiralah yang beriman ataupun tidak, kalau duduk dia menggunakan mata hatinya tanpa ada prejudis, tanpa ada mana-mana kelebihan pada sesuatu keadaan, nescaya dia akan menemui kebenaran. Sebab kita hari ni pun tuan-tuan, pasal apa kita tak gamak nak tinggal Islam hari ni? Pasal apa kita terus bersama dengan Islam? Walhal kita tengok tuan, Islam ni semakin hari semakin dihina. Bukan saja dihina oleh musuh, bahkan dihina oleh orang dia sendiri, penganut dia sendiri. Sebab keyakinan kita sekarang ni tuan-tuan, logik tuan-tuan, kalau kita menyembah kepada satu kuasa, yang mana kuasa ni dia akan membentuk kita untuk memberikan kejayaan. Kalau kita guna akal fikiran tuan-tuan, tuan-tuan boleh ke nak ambil satu benda yang tuan-tuan bentuk dia,
tuan-tuan warnakan dia, tuan-tuan hiaskan dia, cantikkan dia, tuan-tuan letakkan dia di satu tempat, tuan-tuan sembah dia sebagai Tuhan. Sedangkan sembahan itu datang daripada tangan tuan-tuan. Kalau macam tu, sembahan dengan tuan-tuan, hak mana lebih hebat? Kita lah yang lebih hebat, sebab kita yang buat sembahan tu. Sepatutnya nak sembah siapa? Sembah tukang buat lah. Jadi istilah kafir merujuk kepada mereka yang masih belum menerima hidayah. Akan tetapi bila kita ni terlalu berdamai, terlalu baik sangat tuan-tuan, kita tak bolehlah nak kata sampai mengharamkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu salah. Walaupun konteks tu tuan-tuan, mungkin kita ada penjelasan sendiri secara peribadi sebab apa saya sebut macam ni dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kebenaran perlu dinyatakan. Nabi SAW tak pernah menyembunyikan kebenaran. Kalau Nabi SAW nak sembunyikan kebenaran tuan-tuan, tawaran daripada hadis tadi sudah tentu Nabi SAW terima. Buat apa Nabi nak susah? Orang nak bagi harta, orang nak bagi pangkat, orang nak bagi semua, Nabi duduk saja ya. Goyang kaki, tak payah fikir apa, semua orang sedia sampai akhir hayat. Kenapa Nabi SAW nak bersusah payah? Sebab Nabi SAW diutuskan untuk menyatakan kebenaran. Maka hari ini stand kita tuan-tuan, saya lebih seronok apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Tok Ayah Ustaz Rosli Osman. Tuan-tuan mungkin boleh tengok pada Facebook dia, Ustaz Rosli Osman, dalam satu kuliah dia di Darul Hadis baru-baru ni, apabila dia mengulas isu ni, tuan-tuan, bila satu kalimah yang bila kita sebut benda tu sebagai satu keburukan, tuan-tuan suka ke kalau benda tu orang sebut kat kita? Kita tak suka tuan-tuan. Jadi apa tujuan kita nak sebut benda tu? Kalau tujuan dia sebagai satu ketegasan pada agama, okey. Kalau orang yang tak beriman dengan Allah menghina agama kita, maka kita sebut hang ni kafir, hang jangan campur agama kami. Macam hari ni banyak urusan kita dicampuri oleh orang yang bukan Islam. Maka ketika itu kita bertegas, kita sebagai Muslim, mukmin, mereka itu kafir. Tapi dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Kalau kita nak ajak orang tuan-tuan, kita menggunakan bahasa yang keras, kita pergi dengan lenggok yang tegas, tuan-tuan, payah orang nak ikut kita. Tapi kalau kita pergi dengan bijaksana, dengan lembut, istilah kafir itu kita sebut kepada masih belum beriman dan sebagainya, masih belum mendapat hidayah kebenaran, mungkin kelembutan tadi boleh bawa orang untuk mendapatkan jalan yang sepatutnya. Maka kita tengok pada keadaan tuan-tuan. Akan tetapi pada pandangan diri saya dan apa yang kita faham, untuk menyatakan sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tak betul, kita menolak apa diturunkan oleh Allah, walau apa alasan kita tuan-tuan, itu adalah satu kesalahan yang besar. Yang tu sepasal. Lepas tu bila turun tu ada pula orang duk buat pemain. Habis tu kalau tak boleh kalau Tuhan kata kafirun ni tak disebut, nak sebut apa? Duk buat pula qul ya ayyuhal poga. Tuan-tuan jangan kan. Kita takut sekali benda tu kita berbahas dengan emosi. Kita nak bahas guna ilmu. Kita nak bahas guna daripada pengetahuan. Benda yang salah kita kena abang salah tuan. Cukup sekadar abang salah, tak perlu kita nak buat tunjuk contoh dan sebagainya. Jadi isu ni dia memainkan peranan kepada kita tuan. Sebenarnya isu ni dia nak tengok kita ni berpegang pada side mana. Sebagai seorang Islam tuan-tuan, sikap kita a'izzatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sebagai seorang Islam, kita hendaklah berlembut kepada orang Islam, orang beriman, dan kita hendaklah berlaku tegas kepada orang kafir. Jadi Allah sebut dalam Quran. Tapi ketegasan tu kita tengok pada keadaan dia. 3 perkara tuan-tuan, kalau diletakkan pada tempat yang sebenarnya, maka kita akan diberikan kehormatan oleh seluruh penduduk. Berani, takut, malu. Berani, takut, malu, 3 benda ni kalau diletakkan di tempat yang sepatutnya, kita akan mendapat penghormatan daripada makhluk dan juga Tuhan.
Apabila ketakutan itu kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila beraninya kita untuk menegakkan sesuatu kebenaran walaupun mungkin kita akan menerima balasan yang tak elok. Apabila malu kita itu tuan-tuan ditutup dengan keadaan kita takutkan dan kita berani menyatakan kebenaran. Saya ambil contoh tuan-tuan, kalau kata malu tu kalau tak letak kat tempat dia. Ni, hak video kontroversi lagu raya tu. Hak baru ni tu kan. Tuan-tuan tengok nak video tu, kalau tuan-tuan tengok apa perasaan tuan-tuan? Kita kata macam, kalau bahasa habis tak dipikir, bodoh sangat ke buat aku tu? Han nak tunjuk apa sebenarnya? Kita yang tengok ni pula berasa malu. Yang tu bukan lagu raya. Yang tu seolah-olah nak mempromosikan gejala yang tak sihat. Jadi dalam kita nak berdakwah ni tuan-tuan, kita berdakwah kepada orang kita dan kita berdakwah kepada orang yang bukan daripada golongan kita. Maka dia mesti ada perbezaan. Cuma ketegasan itu tengok pada keadaan supaya apabila dakwah kita terutama kepada yang bukan daripada golongan kita, sampai mereka pun dapat menerima dengan hati yang terbuka dan mereka dapat kembali kepada fitrah. 2-3 orang duk tanya saya tak tahulah tujuan tanya tu. Ada satu orang tu pula dia hantar mesej ni kepada banyak ustaz-ustaz, soalan yang sama. Jadi apa yang kita balas tu dia akan guna kalam sebagai hujah. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Tu pun tak cantik ke tuan? Kan? Dia nak ambil kesempatan. Maka saya cakap jelas-jelas di sini tuan-tuan, stand kafir ini adalah stand yang Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang masih belum beriman. Maka kita kena gunakan stand yang sama. Tapi kita jangan rasa selesa hari ni kita Islam. Sebab ramai di luar sana tuan-tuan yang hari ni hidup dia Islam, mati dia kafir. Dan ramai orang yang di luar sana yang hidup dia kafir, mati dia Islam. Kita jangan duk berasa hari ni kita Islam, kita boleh sampai ke hujungnya Islam. Kita kena tunjukkan dan mohon kepada Allah supaya Islam kita itu dikekalkan. Tapi dalam masa yang sama, tunjukkan keindahan Islam, tunjukkan kemuliaan Islam. Nabi SAW berdakwah dengan cara yang sangat cantik. Ada ketika dakwah Nabi SAW lembut, ada ketika dakwah Nabi SAW tegas, ada ketika dakwah Nabi SAW keras. Ada tahap sampai dakwah Nabi SAW sehingga Nabi menyatakan siapa-siapa yang ingin menamatkan riwayat musuh-musuh yang sekian-sekian, bergantung kepada keadaan dan juga apa yang berlaku pada ketika itu. Maka tuan-tuan dan puan hadirin rahmati Allah, kita pun ambillah di atas jalan pertengahan. Sebab kita nak hidup di atas keharmonian. Namun kemuliaan Islam jangan dihilangkan. Jangan sebab kita nak angkat sesuatu golongan sehingga kita sanggup merendahkan martabat agama kita demi nak mendapatkan kehormatan. Takutlah kita pada satu pesanan Nabi SAW. Nabi kata, siapa-siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan baginya segala keperluan manusia. Dan siapa-siapa yang mencari marah Allah dengan redanya manusia, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Ingat tuan-tuan, kita hanya perlu mendapatkan redha Allah. Bila Allah janji Allah akan cukupkan tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh ganggu kita. Tak ada siapa yang boleh nak menamatkan kerjaya kita. Kalau tamat pun Allah akan ganti dengan benda yang lebih hebat daripada tu. Sebab hidup kita nak cari redha Allah. Tapi kalau hidup kita cari murka Allah, sebab sedikit kedudukan, sebab sedikit sokongan, maka ketika itu Allah akan murka kepada kita. Allah serahkan kita kepada golongan tersebut. Celakalah kita dunia dan akhirat. Maka ambil faham, ambil iktibar. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan pada sedikit perkongsian kita malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.